Selamat Hari Wesak kepada penganut Buddha di Malaysia dan semoga jua kita semua dapat perlindungan dalam memerangi pandemik COVID-19 yang sangat meruncing dewasa ini. Hashtag, kita belum menang. Ya, saya tegaskan kita mesti menang demi tanah air tercinta ini, demi bangsa dan negara. Hashtag, Aid for Palestine, hashtag, Save Palestine, hashtag, Israel quiet, hashtag, Free Palestine, hashtag, Israel Terrorist. Semua ini merupakan berbuka bicara malam ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin, salam perikatan dan yang terpenting, salam satu hati, gerakan tetap di hatiku. Marilah kita panjangkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan keberkatannya dapat jua kita semua, saudara-saudari, para hadirin, sahabat handai dan kalian semua dipertemukan dalam Facebook Live dalam keadaan sihat walafiat bagi mengulaskan mengenai tajuk yang sedang hangat diperdebatkan pada detik ini, iaitu konflik Palestin-Israel dari perspektif kemanusiaan dan agama. Terima kasih saya ucapkan kepada barisan panelis yang dihormati kalian. Profesor Madya Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin yang merupakan Mufti Perlis, Saudara Maka Kiong, Setiausaha Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan Saudara Tai Zihao yang popular dikenali sebagai pengulas APEC China. Dan rakan-rakan sekalian yang sedang mengikuti buah bicara ini secara atas talian. Saudara-saudari sekalian, nama saya Ong Kian Sing, Naib Ketua Pemuda Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia akan bersama dengan anda dalam temu bual pada malam ini sebagai pengacara dan juga akan mengajukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan topik kita iaitu konflik Palestin-Israel dari perspektif kemanusiaan dan agama. Maka hari ini kita cukup bertuah dapat bersama dengan agamawan, ahli politik dan pengulas isu-isu semasa yang bijaksana dan berpengalaman bagi membincangkan topik kita secara lebih mendalam dan memberi input dari perspektif kemanusiaan dan agama. Sebab itu, saya mengalu-alukan rakan-rakan yang sedang menonton Facebook Live yang mempunyai soalan maupun pandangan. Diminta tinggalkan komen anda di bawah. Kami akan berusaha untuk membaca komen dan pertanyaan anda dari masa ke masa. Baik, bercakap tentang tajuk kita pada hari ini, konflik Palestin-Israel dari perspektif kemanusiaan dan agama. Isu ini bukan isu yang baru dan kita di sini akan mengupas dari pelbagai sudut termasuk keperluan manusia, Palestin sebagai sebuah negara Islam, Palestin antara tempat ketiga terpenting dan suci bagi umat Islam selain Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Palestin dihuni oleh majoriti masyarakat beragama Islam. Selain itu, masyarakat Kristian dan Yahudi juga berkongsi kehidupan di bumi Palestin ini. Hatta Malaysia, negara yang lantang bersuara mempertahankan rakyat Palestin. Politikus Malaysia yang melihat konflik ini dari dua perspektif yang berbeza, iaitu dari keperluan kemanusiaan dan kehendak politik. Undang-undang antarabangsa yang lemah, PBB dan OIC yang tidak seragam dan terlalu lemah untuk menjaga komuniti antarabangsa dan sebagainya. Kita semua tahu bahawa beberapa hari sebelum Syawal, dunia digegarkan dengan serangan keganasan di Batu Matis Timur berikutan pasukan keselamatan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan menyerang penduduk Palestin. Ramai rakyat Palestin yang tercedera dan serangan itu yang paling menyayat hati, serangan tersebut dilakukan di Masjid Al-Aqsa bersasarkan terhadap para jemaah yang sedang menunaikan solat di hari-hari terakhir Ramadan ini merupakan satu bentuk penghinaan terhadap umat Islam dan nilai kemanusiaan sejagat. Ingin saya tekankan di sini, ketika serangan tersebut dilakukan, ramai rakyat yang tidak berdosa dan berdaya telah pun tercedera maupun terkorban, terutama golongan wanita, kanak-kanak, warga emas yang merupakan majoritinya orang awam. Ini menunjukkan betapa pengecut dan kejamnya Israel yang menyerang rakyat Palestin yang tidak mempunyai senjata dan sedang menunaikan solat. Fakta tambahan, Baitul Maqdis, kota suci bagi tiga agama iaitu Islam, Judaisme dan Kristian
menjadi rebutan di antara kedua-dua pihak Palestin dan Israel. Perkara ini nampaknya seperti tiada kesudahan. Banyak yang perlu dibicarakan dan seterusnya dirungkaikan pada malam ini. Selain itu, Malaysia juga turut mengencang sekeras-kerasnya pengusiran secara paksa rakyat Palestin daripada kediaman mereka, termasuk yang berada di kejirangan Sheikh Jarrah di Batu Badis. Ini semestinya menaikkan kemarahan penduduk Sheikh Jarrah. Cuba letakkan diri kita di dalam situasi mereka. Adakah kita akan duduk diam sahaja? Tidak menentang orang yang datang untuk menjajah tanah air kita sendiri? Adakah kita akan menjadi pengecut yang hanya duduk diam dan melihat negara yang kita kasihi jatuh ke tangan orang luar? Tidak perlu kita lihat jauh-jauh ke negara orang. Cukup saya petik sedikit isu konflik warga Rohingya yang memohon untuk mendapat kewarganegaraan Malaysia dan menuntut hak sama rata seperti rakyat Malaysia. Sekali lagi, saya bertanya, adakah kita sebagai rakyat Malaysia suka dan berlapang dada untuk menerima tuntutan tersebut? Ataupun kita akan menentang sehabis-habisnya? Jadi, bagi menerangkan pendirian Malaysia melalui lensa politik, apakah ahli politik di Malaysia benar-benar kisah tentang isu ini? Bagaimana politik Malaysia berperanan dalam konflik Palestin-Israel ini? Saya dengan sukacitanya menjemput saudara seperjuangan saya, Saudara Mak Kau Kiong, Setiausaha Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia, untuk berkongsi pandangan beliau. Saudara Mak Kau Kiong, dipersilakan. Terima kasih Saudara Ong Kian Sing sebagai saudara moderator. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maza dan Apik Cina kerana sudi bersama-sama sepentas dengan saya untuk memberi pandangan tentang isu konflik Israel dengan Palestin ini. Saya tengok isu sebegini. Gerakan ini mengambil inisiatif untuk raise awareness, untuk menyampaikan mesej yang betul dan sebelum kita memberi sokongan yang padu kepada rakyat Palestin. Dan pihak kami nampak tak ada political party untuk raise awareness ini. Hanya kita mendapati dalam masyarakat, mungkin masyarakat Muslim dalam Malaysia ini memang memberi sokongan yang padu kepada rakyat Palestin. Dalam memberi sokongan secara taklid ini bagi saya tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok isu ni dari perspektif yang lain, patut sebagai manusia kita harus memberi sokongan kepada rakyat Palestin ini. Dan saya percayai terdapat segelintir rakyat kita tak berapa faham berkaitan dengan konflik Palestin-Israel ini. Maka itulah inisiatif gerakan untuk sampaikan mesej yang betul. Saya takut nanti reaksi apabila ditanyakan apakah pandangan konflik Palestin dengan Israel. Saya takut reaksi yang agak sama, lebih kurang sama semasa saya masih seorang mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada masa ketika itu, pengetahuan saya tentang konflik ini agak cetek. Apabila ditanya berkaitan dengan isu ini, saya rasa ini isu agama, tak ada kaitan dengan kita. Lepas tu kawan saya terkejut. Dia telah memberi pendedahan bagaimana dari segi perspektif kemanusiaan kita harus berdiri untuk mempertahankan orang yang ditindas. Saya masih ingat dia telah memberi satu gambaran di mana negara Palestin seperti Kuala Lumpur. Dia jadikan Kuala Lumpur sebagai negara Palestin. Kuala Lumpur pada masa ketika itu sebelum perjanjian Beaufort, Israel mungkin hanya di satu tempat yang kecil, contohnya di Kampung Baru. Tapi lama-kelamaan dari penjajahan atau campur tangan dan pencerobohan dan sebagainya, negara Israel telah berkembang dari Kampung Baru menjadi keseluruhan Kuala Lumpur kecuali Kepong dengan Bukit Bintang. Dan kawan saya memberitahu saya, bayangkan kalau kamu seorang warga Palestin nak balik ke negara kamu dari Bukit Bintang ke Kepong, kamu harus melalui pelbagai checkpoint. Dan checkpoint roadblock mereka tak sama dengan roadblock kita yang kita hadapi di Malaysia.
Mereka kadang-kadang menggunakan kekerasan kalau rakyat Palestin itu bertindak balas. Dan juga akan mengakibatkan kematian dan sebagainya. Dan ini dari segi perspektif kemanusiaan itu kita harus bertindak. Dia telah beritahu saya. Apabila berlaku satu ketidakadilan, kita harus bertindak sebagai manusia. Kerana ketidakadilan tersebut kalau tidak disekat, dia akan sebagai satu penyakit yang akan dijangkit dari satu negara ke negara yang lain. Dan itulah inisiatif sebab saya mengambil inisiatif ini menjemput Dr. Maza dan Apik Cina dalam mengupas selanjutnya isu-isu ini. Selain daripada itu, saya melihat isu serangan kerajaan Zionis ini mempunyai udang di sebalik batu. Ya, saya difahamkan Perdana Menteri mereka sebenarnya menghadapi beberapa pertuduhan. Terdapat masalah dalaman politik negara Israel sendiri. Dan dia telah dihadapkan ke mahkamah dan dia telah dipertuduhkan pelbagai pertuduhan. Kalau tak silap saya, lebih daripada 4 pertuduhan yang merangkumi salah guna kuasa, rasuah, criminal breach of trust dan sebagainya. Dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri adalah tidak berapa kukuh. Dan saya percaya ini akan diulaskan oleh Apik Cina selanjutnya bagaimana kedudukan politik Benjamin, Perdana Menteri Israel yang melancarkan serangan kepada Palestin. Disebabkan kedudukan yang tergugah, saya percaya salah satu faktor politik yang melancarkan serangan terhadap warga Palestin itu adalah disebabkan politik dalaman tersebut. Dan ini telah mengorbankan ramai orang, juga termasuk rakyat Israel diri sendiri. Dan majoritinya kematian adalah rakyat Palestin. Dan satu faktor lagi pihak gerakan ingin membuat forum ini disebabkan kita rakyat Malaysia, segelintir rakyat Malaysia akan terperangkap atau terjerumus dalam perangkap media barat. Dulu media barat telah mencerminkan, telah membangkitkan satu persepsi antara agama Islam tentang keganasan. Kalau kita persepsi yang negatif ini tentang agama Islam ni, bila kita bicarakan agama Islam, mereka akan kaitkan dengan keganasan. Maka bila kita bicarakan konflik antara Israel dengan Palestin ini, secara segelintir rakyat Malaysia ni, dia akan terus, sebenarnya Palestin melancarkan serangan, Palestin kebanyakan tu adalah Islam, maka adalah isu pengganas terhadap negara Israel. Dan ini adalah satu keadaan yang kita harus pantaui sebagai rakyat Malaysia. Kita harus pantaui terdapat kongkongan dari segi media sosial, khususnya daripada pihak Israel. Kebelakang ini saya pun banyak terima mesej daripada rakyat Israel telah menjelaskan sebenarnya mereka diserang oleh pengganas. Dan banyak isu mereka cuba brainwash masyarakat dunia ini, khususnya rakyat Malaysia, segelintir rakyat Malaysia. Kalau tak perhatikan, akan terperangkap dalam persepsi yang negatif terhadap rakyat Palestin. Dalam menganjurkan forum ini, pihak kami juga menghadapi beberapa konflik dalaman pihak penganjur. Kenapa? Sebab arahan yang saya berikan adalah tajuk tersebut sendiri, konflik Palestin dan Israel. Dan Israel yang saya gunakan perkataan Israel tersebut adalah bukan huruf besar tetapi huruf kecil. Dan ahli-ahli saya telah menyatakan Israel adalah satu negara. Kita kalau ikut tata bahasa Melayu, kalau satu tempat kita harus letak huruf besar. Tapi pada masa itu saya membuat keputusan saya nak letak huruf kecil. Pertama sekali untuk menjustifikasi arahan saya tersebut, saya kata pertama, kita tak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, pasport kita tak membenarkan kita pergi ke negara Israel. Ketiga, saya
Saya kata untuk menzahirkan cara melepaskan geram dengan cara yang sopan, maka saya memberi arahan supaya tajuk ini Israel tersebut diletak sebagai huruf yang kecil. Mungkin saudara-saudari di depan monitor tersebut mungkin akan memberi pandangan yang berbeza. Namun demikian, itulah usaha sebab musabab kenapa forum ini diadakan, dan seterusnya saya percaya orang yang lebih arif dalam ulaskan tajuk ini adalah Dr. Maza dengan Apek Cina. Dr. Maza bagi saya bukan sahaja seorang agamawan tapi seorang ahli falsafah yang selalu melihat, membicarakan sesuatu isu bukan sahaja daripada segi agama tetapi dari segi kemanusiaan, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan kedua-dua mereka adalah sumber ilmiah kepada saya. Dan seterusnya peranan saya selain daripada raise awareness dalam perbicaraan nanti sebentar lagi mungkin saya akan membangkitkan pelbagai persoalan mungkin agak sensitif tapi hangat harus dibincangkan dalam cara yang bersifat ilmiah dan dengan cara yang aman. Dengan itu saja sedikit sebanyak daripada saya. Saya kembali kepada saudara Ong Kian Sing sebagai moderator. Okey, terima kasih saudara Mat. Sudah tentunya konflik Palestin-Israel ini merupakan salah satu agenda dalam politik negara yang setia bersolidariti dengan Palestin. Landasan ini jelas, semua kena bersatu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan penuh hormat menjemput Dr. Maza untuk menjelaskan konflik Palestin-Israel ini dari perspektif agama, termasuk mengapa kita perlu melihat isu ini melebihi lensa agama. Doktor, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya selalu akan ulangi hal yang sama bila saya sebut Assalamualaikum, sebenarnya merangkumi semua kena salam Assalamualaikum, peace be upon you. Ia untuk Muslim dan non-Muslim juga. Tapi oleh kerana dah jadi adat kita di Malaysia ni, untuk non-Muslim kita kata salam sejahtera, tapi maknanya sama. Terima kasih kepada pihak Parti Gerakan yang menjemput saya dalam forum ini. Dan saya rasa ni saya terus membuat keputusan untuk setuju kerana saya rasa inilah satu ruang yang bagus untuk saya juga memberikan pandangan kepada rakyat Malaysia yang lain, khususnya mereka yang bukan beragama Islam juga, untuk mendengar isu ini. Pertama, saya nak jawab soalan itu. Apakah pendirian Islam terhadap orang Yahudi? Adakah Islam ni membenci kaum Yahudi? Sebenarnya Islam, kita tahu bahawasanya asas kepada ajaran Islam ini ialah Islam ini anti kepada perkauman. Dia tidak membenci sesuatu kaum kerana kaum bukan pilihan manusia. Kaum adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menurunkan agama, tidak mungkin dia menurunkan satu agama supaya membenci satu daripada ciptaan yang dia telah tetapkan yang bukan daripada pilihan mereka. Kita tak pilih untuk jadi Cina, untuk jadi India, untuk jadi Melayu. Ini adalah pilihan Tuhan pada diri kita. Demikian mereka tidak memilih untuk menjadi Yahudi. Jadi, apa yang menjadi persoalan kepada kita ialah mengapa ada konflik di antara orang Islam dan Yahudi. Saya nak tarik sedikit ke belakang supaya kita melihat sejarah bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Apabila Nabi Muhammad menguasai kota Madinah, yang sebelum itu namanya Yathrib, dan kemudian menjadi kota Madinah, yang merupakan negara Islam yang pertama, satu-satunya negara yang memasukkan satu perjanjian bertulis yang memberikan hak kepada rakyat yang bukan beragama Islam, dalam konteks tersebut khususnya ditumpukan kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad memasukkan satu perkataan, satu ayat yang begitu jelas dalam sahifah ataupun piagam Madinah, yang di mana baginda menyebut bahawasanya inna Yahud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin.
sesungguhnya Yahudi daripada Bani Auf, itu satu bani, satu klan mereka. Mereka akan dan piagam itu akan menyebut lagi semua bani-bani yang lain. Mereka ialah satu umat, iaitu satu nation bersama dengan orang-orang Islam. Walil Yahudi dinuhum walil mu'minin dinuhum. Orang Yahudi boleh mengamalkan agama mereka, orang Islam mengamalkan agama mereka. Bebas hal itu. Illa man zalam wa atham. Melainkan orang-orang yang mana mereka itu zalim dan melanggar peraturan. Kemudian fa innahu la yutiqu illa nafsahu wa ahla baitih. Kalau mereka buat demikian, mereka hanya merosakkan dirinya dan diri kaum keluarganya. Maksudnya, walaupun Yahudi ketika itu tidak berkuasa, Nabi memberikan peruntukan kepada Yahudi untuk mengamalkan agamanya bersama-sama dengan orang Islam dan tidak diganggu gugat agama mereka dan dapat hidup dengan aman di Madinah. Ini adalah pendirian yang jelas, bukan saja soal agama, tapi agama yang bukan soal teori, tapi baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad telah mengambil tindakan secara praktikal dengan memasukkan hak-hak orang Yahudi di dalam piagam Madinah ketika baginda mempunyai kuasa yang mutlak, hampir boleh dikatakan kuasa yang tak boleh dicabar ketika berkuasa di Madinah. Memberikan keadilan, dan kita akan tengok piagam itu penuh dengan keadilan. Tapi saya bukan nak bincang pada piagam itu, tapi saya nak bincang tentang hak. Selepas daripada itu, kita lihat orang Yahudi melanggar perjanjian. Sebelum mereka melanggar, apabila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, ada pembesar Yahudi yang menerima agama Nabi Muhammad. Namanya Abdullah bin Salam. Dia menjadi sahabat baik Nabi Muhammad dan disebut namanya. Apabila Yahudi melanggar perjanjian, berlaku peperangan antara orang Yahudi dengan orang Islam, kerana Yahudi berperang dengan orang Islam daripada dalam Madinah. Nabi Muhammad telah menawan kota mereka. Pun begitu, baginda mengambil langkah, satu lagi langkah yang harmoni. Baginda berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang merupakan anak pembesar Yahudi. Bapaknya telah diambil tindakan, tapi Nabi berkahwin dengan anaknya, bagi antara maksudnya menunjukkan bahawasanya Islam tidak memandang jelek ataupun memandang hina kepada kaum Yahudi. Okey. Sambung. Masih live. Okey. Kemudian saya ingin sebut, kemudian pada zaman khalifah yang kedua, iaitu Umar bin Khattab, berlaku lagi masalah dengan kaum Yahudi. Pun begitu, ada perjanjian yang dibuat oleh orang Islam, di mana dalam perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar memberikan ruang penempatan Yahudi di Alia di Palestin. Sekali lagi, di Palestin, Yahudi diberikan kedudukan untuk mereka hidup dengan aman. Itu untuk menjadi bukti bahawa lanskap bahawasanya isunya bukan isu Islam membenci etnik Yahudi. Tidak timbul hal itu. Membenci ras bangsa Yahudi, dia tak. Isu yang berlaku ialah isu sikap orang Yahudi terhadap orang Islam di dalam mematuhi perjanjian. Kita lihat juga kaum yang lain. Dalam rekod bangsa Yahudi, mereka memang menghadapi banyak sejarah mereka ditindas dan dianggap ancaman oleh kaum lain. Dalam kerajaan Babylon di bawah Nebuchadnezzar, orang Arab sebut Banu Qadnusar, mereka telah diambil tindakan. Tapi saya tak mau, saya nak ambil sejarah yang ke belakang. Pada tahun 1516, Gereja Venice, di Itali, telah membuat keputusan bahawasanya Yahudi adalah kaum yang membahaya untuk mereka, dan mereka mengarahkan pada waktu malam orang Yahudi mesti hidup di ghetto. Maka selepas daripada itu, Yahudi hidup malamnya dianggap sebagai ahli sihir dan seumpamanya hidup di ghetto. Mereka, orang-orang Eropah, Kristian sangat berhati-hati dengan orang Yahudi kerana mereka mempunyai pengalaman yang pahit dengan orang-orang Yahudi. Okey. Apa pula tindakan orang yang lain
saya sebut tokoh-tokoh banyak. Martin Luther, pengasas Protestan, dia pada tahun 1542 telah menulis buku Against the Jews and their Lies, menentang Yahudi dan pembohongan mereka. Dalam penulisan itu, dia telah menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi. Dan kita mungkin apabila membaca sejarah Yahudi akan membangkitkan pengalaman mereka bersama yang hitam, bersama dengan Adolf Hitler. Hitler yang dianggap sebagai kejam dan zalim, yang telah melakukan pembunuhan yang banyak, dan sebahagian penulis mendakwa dalam Holocaust, Hitler telah membunuh lebih daripada 5 juta orang Yahudi. Okey, isu yang saya nak bangkitkan ialah kita tidak menerima sikap kejam orang Hitler. Tidak ada siapa akan menjustifikasikan kekejaman terhadap kaum. Tetapi apa yang saya nak bangkitkan ialah Hitler adalah seorang pemidato yang bagus di dalam politik. Tetapi dia tidak mendapat sambutan sehinggalah dia membangkitkan isu anti-Yahudi. Bila dia membangkitkan isu anti-Yahudi, ketika itu masyarakat Jerman yang merasai tentang ancaman orang Yahudi. Pada tahun 1923, Hitler telah masuk penjara. Dan dia menulis buku dia yang semua kita tahu, iaitu Mein Kampf. Dalam buku itu, pada awal-awal lagi, Hitler menyatakan bahawa masalah utama yang mengancam kedamaian, keselamatan orang-orang Jerman ialah masalah kaum Yahudi. Kempen Hitler ini telah mendapat sambutan yang begitu besar. Kerana apa? Kerana orang-orang di Barat, orang-orang di Eropah mempunyai pengalaman pahit bersama dengan kaum Yahudi. Bukan, ini pengalaman mereka. Pengalaman pahit bersama dengan kaum Yahudi. Pengalaman itulah yang menyebabkan Hitler menang di dalam kempen politiknya. Walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hitler. Mengapa masyarakat Eropah menerima? Kerana sebelum Hitler, 500 tahun sebelum Hitler, memang itulah layanan yang diberikan oleh orang-orang Eropah terhadap Yahudi. Okey. Tetapi dalam celahan itu, apabila berlaku Holocaust, berlaku bermacam-macam, orang-orang Yahudi ke Palestin. Disebabkan banyak peristiwa lah, campur tangan British dan macam-macam lagi, saya ringkaskan. Orang Islam di Palestin menerima orang Yahudi sebagai orang-orang yang memerlukan tempat tinggal. Membuka tanah mereka, memberikan ruang untuk mereka hidup dengan mempunyai sangka baik. Padahal Nabi Muhammad telah melalui pengalaman yang pahit dengan Yahudi. Negara Eropah telah melalui pengalaman pahit. Tapi kalau siapa baca Quran, boleh dikatakan Quran akan menceritakan semua Nabi melalui pengalaman yang pahit dengan Yahudi. Saya tidak mau blame semua orang Yahudi jahat. Nabi Muhammad tak lakukan hal itu, sebab tu Nabi Muhammad kahwin dengan seorang wanita Yahudi bagi menunjukkan wanita Yahudi juga mungkin ada yang baik secara individunya. Tetapi as a society, sebelum lagi munculnya istilah Zionis, as a society, Yahudi telah mempunyai pengalaman dengan masyarakat manusia dengan begitu panjang, yang mana pengalaman mereka itu sangat pahit. Ramai masyarakat yang bertindak. Dahulu Yahudi dikenali sebagai black magic dan seumpamanya. Sehinggalah apabila Yahudi kembali masuk ke Israel dan mereka kaum yang bijak, kita tahu dari segi ekonomi itu juga yang disebut oleh Hitler, dan mereka menguasai lobi Amerika, lobi politik, dan tak susah mana-mana yang terlibat dengan sebagai presidential candidate atau politik dalam Amerika nak menang tanpa lobi Yahudi atau sokongan ekonomi ataupun bantuan keuangan daripada Yahudi, maka Yahudi mendapat suara-suara politik. Tapi kita lihat hari ini, kebangkitan orang menentang, membantah apa yang dilakukan pada Israel, oleh Israel pada Palestin. Bukan saja negara orang Islam, bahkan negara orang Islam tak buat demonstrasi. Di London demonstrasi lebih besar. Di US dan banyak negara-negara barat. Saya pernah berada di London juga, pernah menyertai demonstrasi marah kepada kezaliman orang-orang Israel terhadap Palestin.
yang mana majoriti yang menyertai mereka ialah mereka bukan Muslim pun, yang terdiri daripada masyarakat Barat yang mempunyai kesedaran tentang tindak balas zalim orang-orang Israel. So isu yang saya nak bagi tahu bukan isu perkauman, tapi orang-orang Islam telah mempunyai rekod sentiasa cuba melayan dengan terbaik. Kalau kita pergi ke internet, kita akan boleh tengok the golden age of Judaism, ataupun kita cari saja zaman kegemilangan Judaism, perkembangan ajaran Yahudi. Mereka semua sepakat menyatakan Yahudi zaman terbaik mereka dalam sejarah ialah zaman di bawah kerajaan Islam di Baghdad ataupun di Spain, di Andalus, di mana ketika itulah Musa bin Maimun, banyak tokoh-tokoh mereka besar muncul kerana kerajaan Islam telah memberikan peluang untuk mereka berkembang dari segi pendidikan, dari segi penulisan, dari segi falsafah, dan tidak diganggu mereka selagi mana mereka tidak mengganggu keamanan masyarakat Islam. Itu mereka sendiri yang tulis, dan kita boleh pergi ke internet, kita tulis saja, kita akan tahu Golden Age of Judaism di bawah pentadbiran Islam. So isunya bukan perkauman, isunya ialah kezaliman, kejahatan dan tindak balas yang perbuatan buruk yang dilakukan oleh Israel, sama ada kita kata Zionis atau Jews yang ada di Israel, mereka yang lakukan. Ada pun mereka yang tak bersama dengan kezaliman, Islam tidak bertindak membenci orang-orang yang tidak terlibat dengan kesalahan. Okey, terima kasih Dr. Mazhar. Suatu penjelasan yang amat kukuh, padat dengan sokongan pemikiran secara mendalam serta membuka kacamata kita semua dengan fitrah yang ada pada kita. Seterusnya, beralih kepada Saudara Ong, sebelum tu beri peluang saya mencelas. Ya. Alright, Dr. Mazhar, saya nak berkongsi sikit. Ada kawan saya bertukar pandangan dengan konflik Israel-Palestin ini. Saya rasa dia dengan cara yang bergurau. Dia kata, kenapa isu Israel-Palestin berlanjutan sampai kini kerana kegagalan Adolf Hitler melaksanakan Holocaust. Pada masa ketika itu, saya terus membalas beritahu dia. Pertama sekali, Islam tidak suka perkauman. Saya juga share satu hadis di mana terdapat satu kematian seorang Yahudi, mayatnya diangkat, Nabi Muhammad pada masa ketika itu berdiri. Orang tanya dia, Nabi, kenapa kamu berdiri? Dia kata satu tanda penghormatan sebagai manusia, hamba kepada Allah. Ya, benar. Saya telah menjelaskan kepada dia, saya beritahu dia di Palestin juga terdapat rakyat yang beragama Kristian, dan rakyat beragama Kristian di Palestin tersebut juga menzahirkan ketidakpuashati terhadap kerajaan Zionis ini. Dan saya juga difahamkan terdapat rakyat Israel juga tidak setuju tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan Zionis ini. Dan mungkin APEC China akan memberi penjelasan yang lebih lanjut daripada sejarah bagaimana negara Israel dari negara yang kecil sehingga menceroboh, merampas tanah-tanah Palestin dan dijadikan sebagai tanah negara Israel. Dan dengan itu saya merampas peranan saudara Ong sebagai moderator. Saya terus menjemput APEC China untuk terus membuat penjelasan berkaitan dengan tajuk ini. Terima kasih atas jemputan kepada saya yang berusaha pengurusi majlis saudara IR Ong Kian Seng, yang saya hormati berbahagia Sri Dr. Mazhar, yang saya sanjungi Setiausaha Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia saudara Mak Kakyong. Dan hari ini saya tidak memandang isu ini dari segi agama. Kenapa? Dari segi agama ni, saya sebagai seorang Buddhis patutnya saya menyampaikan wishes for all the Buddhists in the world. Kita punya penonton yang menganut agama Buddha, Happy Wesak Day yang menendangkan hari kelahiran Siddhartha Gautama Sakyamuni Buddha. Tapi kalau kita pandang dari sudut keagamaan,
saya tidak berhasrat untuk menafikan apa-apa yang telah diutarakan oleh berbagai Datuk Seri Doktor. Cumanya kita boleh juga memandang isu ni dari segi yang lain, sudut yang lain. Dari segi agama, kalau saya Buddha, dalam kitab-kitab saya tu tak sebut tentang Yahudi, tak sebut tentang Palestin tu. Susah nak appeal, susah nak menarik perhatian bagi orang yang bukan beragama Islam, Kristian ataupun beragama Yahudi sendiri. Kalau tengok dari segi kemanusiaan juga, dia tidak cukup. Sebab contohnya, hari ini saja ada 7 juta kanak-kanak di Yemen tengah mengalami penderaan kesusahan. Ada juga berlebih daripada 10 juta rakyat Korea Utara ataupun nama penuh negara dia Republik Rakyat Korea. Democratic People's Republic of Korea, DPRK. Lagi kehidupannya mereka ni lagi susah daripada kebanyakan orang di dunia. Kemanusiaan ini memang satu agenda ataupun satu sudut pandangan yang kita boleh ambil untuk memfokus dalam isu Israel Palestin ni. Cumanya ada satu lagi isu yang lagi mendalami, yang lagi boleh justifikasikan apa sokongan kita terhadap salah satu pihak. Seperti saudara Mak Kah Kiong yang utarakan tadi soalan desas-desus sejarah penubuhan negara kecil ini, macam mana menawan negara lain. So kalau kita sekadar pandang daripada sekarang ni, satu pihak yang salah. Kalau kita tengok ke belakang timeline masa dia, pihak itu yang salah. Kita tengok belakang lagi, ini yang salah. Kita tengok belakang lagi, itu yang salah, sampailah tak tahu kita nak tengok pandang berapa jauh lagi. So saya hanya hadkan sudut pandangan perspektif saya dari segi sejarah modern historical perspective. Artinya bukan sejarah kuno. Dari segi modern history perspektif, tanah Palestin ini telah di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah atau Ottoman Empire sehinggalah 1917. Signifikasi 1917 adalah Perang Dunia yang Pertama di mana kerajaan Uthmaniyah telah bergabung dengan negara Jerman untuk dan kalah dalam peperangan tersebut. Maka negara-negara yang menang telah menumbuhkan satu badan yang badan kita kirakan sebelum pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu League of Nations. League of Nations telah memberikan mandat kepada British Empire untuk mengendalikan tanah Palestin. Bila kita sebut mandat tu, dia bukan koloni, dia bukan penjajahan, dia cuma diberikan satu kepercayaan sebagai seorang yang pegang amanah bagi pihak negara-negara yang telah menang untuk menjaga tanah Palestin. Dan masa itu British telah membuat janji kepada pihak orang Arab di Palestin untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk membantu mereka mendapatkan kemerdekaan. Kalau nak tahu apa yang berlakunya, yang janji-janji manis ni yang telah dimungkir tu, boleh tengok satu wayang lama nama dia Lawrence of Arabia. Dan masa yang sama juga pada 1922, Menteri Luar British Empire yang bernama Balfour telah menulis sepucuk surat kepada pemimpin Yahudi di UK, Lord Rothschild. Dan dalam surat tersebut, Menteri Luar British telah memberitahu Lord Rothschild bahawa kerajaan British mempunyai hasrat untuk membina satu negara Yahudi di tanah Palestin dan akan membantu mereka untuk membina satu negara yang merdeka. 1917. Dengan itu, mandat Palestin ini, populasi orang Yahudi dia pada 1922 adalah 89,000, menaik secara mendadak sehingga 1946 populasi orang Yahudi adalah 600,000. Berapa peratus dah kenaikan tu. Tapi masa itu dia mandat saja, tapi dari segi mandat tu dia telah pecahkan secara kaum tanah itu kepada tanah orang Arab Palestin dan juga tanah orang Israel Yahudi. 1946, setahun selepas Perang Dunia Kedua, British telah rasa
gagal nak mentadbir sebagai mandat. Malah menyerahkan tanah tersebut, tanah Palestin, kepada United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan resolusi telah dibuat. Resolusi 181 telah dibuat oleh United Nations untuk memecahkan Israel, tanah Palestin kepada tanah orang Yahudi dan juga tanah orang Arab. Masa itu negara yang mengundi hanya 56 buah negara saja. Dari segi konteks sejarah moden ataupun perundangan moden itu memang masih zaman kolonialisme, imperialisme lagi. Kebanyakan negara diwakili oleh colonial master mereka. Malaysia tidak mengundi masa itu. Justru berlakunya peperangan Arab-Israeli 1946 hingga 1948, di mana Israel telah menang masa itu. Sehinggalah 1967, perang 6 hari di mana Israel juga menang dengan tentera daripada tentera Jordan, Lebanon, Mesir, Syria dan Expeditionary Force from Iraq. Kemenangan itu, Israel telah memulakan jajahan ke atas 4 tempat. Golan Heights, Timur Baitul Maqdis, Gaza dan juga tebing barat Jordan, West Bank. Dan penjajahan tersebut, Israel telah membuat penempatan haram atas tanah-tanah yang dijajah, iaitu Golan Heights, East Jerusalem, khususnya tempat yang tadi saudara Ong Ken Seng telah menyebutkan, iaitu Sheikh Jarrah dan tebing barat dan juga Gaza. United Nations pada 1979 telah mengeluarkan satu lagi resolusi 446 untuk mengutuk bahawa penempatan haram ini adalah bercanggah dengan Konvensyen Geneva yang keempat, khususnya artikel 49, iaitu sesebuah negara yang menjajah negara lain dengan menghantar warga negaranya ke tanah jajahan sebagai penduduk di situ. Ini adalah satu jenayah peperangan. Namun ini tidak dipedulikan oleh Israel. Resolusi tersebut adalah resolusi Security Council di mana undi dia 12-0. Tiada orang yang membantah. Sehinggalah banyak resolusi yang telah dilakukan sehinggalah ke belakangan ini. Tahun 2016. Sekali lagi itu resolusi General Assembly. Itu bukan resolusi Security Council, di mana seluruh dunia telah membuat satu resolusi untuk mengutuk tindakan Israel yang membuat penempatan haram itu. Israel telah meninggalkan Golan Heights, ekoran Oslo Peace Accord yang kedua, dan Israel juga telah meninggalkan Gaza, penempatan haram di Gaza. Namun, peninggalan penempatan di Gaza dan Golan Heights, Israel telah menambah kali ganda penempatan haram di sebelah tebing barat dan juga Sheikh Jarrah. Sampailah sekarang terdapat satu lagi apa yang tengah berlaku sekarang. International Criminal Court ingin melakukan siasatan atas penempatan haram ini. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel? Kerajaan Israel tidak memberi kerjasama kerana mereka mengatakan mereka bukan salah satu signatory kepada ICC, International Criminal Court. Namun kerajaan Fatah Palestin membuka tangan menjemput ICC untuk membuat penyelidikan dan juga siasatan yang selanjutnya. Ini masih berlaku. Justru kalau kita tengok dari sudut konteks sejarah moden dan juga perundangan, Israel telah melakukan jenayah peperangan. Ada orang bagi tahu saya bila saya mengutarakan konsep ini, dia kata, Apek, ini sudah lama. Ini kes baru, ini bukan kes lama. Saya kata tidak. Peperangan ataupun konflik ini berlaku sejak 1946 sampai sekarang 73 tahun. Ianya berterusan. Arti maknanya kalau kita halalkan apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel, maka penjajahan adalah halal di seluruh dunia. Selepas
selepas Charter Atlantik 1944, setahun sebelum kehabisan Perang Dunia Kedua, seluruh dunia telah membuat satu deklarasi untuk supaya tidak menjajah lagi. Kalau cara apa yang dilakukan oleh Israel melalui Arab-Palestinian War, melalui Perang 6 Hari 1967, Yom Kippur War, Ramadan War, dan juga apa yang berlaku sekarang di sejarah pendapatan haram adalah halal, maka satu hari mungkin, saya bagi contoh negara Siam, boleh menakluk Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, menempatkan anak-anak mereka, orang awam mereka di negara kita dan mengatakan ini adalah halal sebab Israel pun berbuat demikian. Justru kalau tengok dari sudut kemanusiaan dan juga keagamaan, ini adalah salah satu isu yang berlaku di seluruh dunia. Tapi kalau tengok dari sudut penjajahan, konteks sejarah moden dan juga perundangan antarabangsa, kalau perbuatan Israel dihalalkan, maka penjajahan ataupun kolonialisme ataupun imperialisme, imperialisme itu sudah jauh lah, kolonialisme adalah halal. Artinya ia akan menggalakkan mana-mana negara untuk menakluki ataupun menjajah tanah orang lain dan juga menempatkan orang warga negara sendiri ke tempat itu supaya menjadikan tempat itu walaupun dia sudah menjadi sebahagian daripada negara baru ke, sebahagian daripada negara asal ke, penduduk dia sudah cukup untuk mengundi kalau demokrasi dilakukan untuk mengekalkan kerajaan dia. Kalau pengundian berlaku di sejarah dan orang Yahudi telah menjadi banyak, maka demokrasi akan menghalalkan Israel sebagai kerajaan di sejarah, kawasan sejarah timur Baitul Maqdis. Ini juga akan berlaku di tepi barat. Beginilah pandangan saya dari sudut konteks sejarah moden perundangan antarabangsa. Terima kasih. Okey. Terima kasih saudara Pak Cina. Sungguh padat nampaknya informasi, penerangan dan kajian situasi berlandaskan aspek kemanusiaan dan agama. Baiklah, kita sambung bicara malam ini dengan beberapa soalan yang memerlukan pencerahan supaya rakyat Malaysia khususnya dan masyarakat dunia amnya lebih peka dengan isu ini. Soalan-soalan ini kita bahagikan kepada tiga aspek, itu keagamaan, politik dan realiti antarabangsa. Umat Islam menganggap bumi Palestin sebagai satu rantau penting. Ini berdasarkan kepada nas dan juga sejarah. Di dalam hadis ada ditegaskan bahawa bumi Palestin sebagai antara tempat yang semestinya diutamakan oleh umat Islam. Sebuah hadis berbunyi, jangan kalian keluar berjalan melainkan untuk melawat 3 tempat ibadat, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, Syekh Bukhari. Rujuk kepada hadis ini, dapat difahami bahawa Masjid Al-Aqsa adalah yang ketiga suci di dalam Islam dan umat Islam sangat digalakkan untuk melawat masjid ini. Di samping 2 lagi masjid iaitu Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Al-Nabawi di Madinah. Ini jelas membuktikan bahawa Islam tidak pernah melupakan kepentingan Islamik Jerusalem kepada kaum muslimi, di mana rantau itu cukup bersejarah dengan kesan-kesan peninggalan para anbiya terdahulu. Okey. Adakah isu Palestin ini berkaitan dengan Islam dan adakah ancaman kepada tanah Palestin boleh dianggap sebagai gerakan Zionis ke atas Islam secara menyeluruh? Boleh Dr. Mazhar bahaskan isu ini dengan lebih mendalam? Doktor? Okay, terima kasih Saudara Ong. Macam mana yang saya sebutkan tadi bahawasanya Islam benar dari satu sudut Masjid Al-Aqsa mempunyai kedudukan kemuliaan di dalam sejarah, di dalam ajaran Islam. Orang Islam mempercayai berdasarkan pada Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi bahawasanya dari situlah Nabi berlakunya Isra', dari situlah berlakunya Mi'raj, di mana perjalanan Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi kemuliaan itu tidaklah bererti bahawasanya orang Islam menganggap
bahawasanya orang lain tidak boleh untuk menumpang hidup di Palestin. Sebab itu kita ada dalam sejarah bahawasanya Saidina Umar pernah memberikan ruang untuk orang-orang Yahudi hidup di Alia di Palestin. Juga orang-orang Kristian pernah hidup di situ. Apabila Saidina Umar mengambil Masjidil Aqsa dan dia telah memasukinya dengan penuh kemuliaan dan tidak menzalimi orang-orang Kristian. Kerana Saidina Umar mengambilnya daripada tangan orang Kristian, bukan mengambil daripada tangan Yahudi. Dan kemudian berlaku pertempuran, perang salib yang membabit Crusade, yang membabitkan tentera Islam dan bukan tentera Kristian. Dalam sejarahnya pernah 70,000 orang-orang Islam yang dibunuh di sekitar Masjidil Aqsa, lebih besar daripada jumlah sekarang. Pun begitu apabila Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Salahuddin Al-Ayyubi apabila mengambil kota tersebut, dia tidak membunuh balas orang-orang Kristian, bahkan memberikan ruang untuk mereka juga hidup. Cuma orang Islam menguasai Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadat mereka. Jadi saya tidak mahu melihat seolah-olah ruang ini ialah di mana orang Islam nak mengambil ruang tersebut dan menghapuskan orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi daripada Palestin. Idea itu tidak ada. Ideanya ialah bahawasanya tanah itu ialah tanah yang telah dikuasai oleh, simple dari segi kehidupan beginilah. Tadi saudara Apek telah sebut juga. Tuan-tuan rumah yang mana kunci rumah mereka, nama tanah mereka masih ada bersama dengan mereka. Mereka lahir di situ, membesar di situ, rumah mereka bina, tanah mereka beli. Kemudian orang-orang Israel ini, mereka datang, mereka masuk, ambil dengan cara yang zalim, merampas tanah, membunuh kanak-kanak saban hari. Kalau kita tahu rekod pembunuhan yang tidak sangat dipedulikan oleh hatta PBB, kanak-kanak Palestin. Sejak dahulu, sekarang baru orang bercakap kerana ada peperangan. Dan itu pun Israel memainkan seakan-akan mereka menjadi mangsa. Mereka play victim seolah-olah mereka lah dimangsakan. Saya sebut dalam satu penulisan saya ialah Gaza yang berperang dengan Israel itu saiznya kurang daripada separuh Perlis. Bayangkan Perlis yang hanya 820 km persegi ini, Gaza tu 390 lebih saja. Macam mana dia nak lawan dengan kerajaan yang mendapat peruntukan bilion-bilion daripada pembendaharaan Amerika untuk kekuatan ketenteraan. Selalu dia report kepada bangsa-bangsa bersatu, dia diancam oleh rakyat Gaza. Siapa rakyat Gaza yang nak mengancamnya kalau sekadar dengan jumlah yang demikian? Dia ada tank, dia ada senjata, dia ada jet fighter. Mereka tak ada apa. Airport pun mereka tak ada. Laut mereka pun dikuasai oleh orang lain. Cuma oleh kerana demikianlah tabiat bangsa yang tertindas, lama-kelamaan sama ada dia hancur ataupun dia akan mampu berdiri dengan lebih kuat. Dan itu yang kita lihat, rakyat Gaza itu akhirnya mampu mencipta senjata-senjata yang hebat, roket-roket yang hebat yang kita tak terbayang. Dengan kepungan yang ada pada udara, laut dan darat, mereka mampu mengeluarkan senjata-senjata yang demikian. Tapi itu semua bukan arahan Islam untuk membunuh orang-orang Yahudi. Bukan isunya. Zionis, sebelum isu Zionism ini bangkit pun, orang Islam macam saya sebut tadi telah memberi ruang untuk Yahudi hidup ketika kaum-kaum lain, tamadun-tamadun lain tidak memberi ruang kepada mereka hidup. Ambil di Andalus, di Spain. Apabila Islam menguasai Spain, Islam benarkan Yahudi berkembang di sana dan Islam juga membenarkan of course Kristian, gereja yang terbesar Kristian berada di tengah-tengah Andalus. Tetapi sorry to say, apabila Kristian kembali menguasai Spain, mereka menghalau bukan saja orang Islam, menghalau juga orang-orang Yahudi. Dan ini yang saya sebut, memang
isunya memang sekarang sentimen, tapi Islam tidak ada sentimen pada kaum. Islam bukan milik Arab. Islam adalah milik semua. Sekarang bila orang sebut Islam, ramai orang terbayang majoriti orang Islam ni Arab. Sebenarnya majoriti orang Islam bukan Arab. Arab berapa? Tak sampai 200 juta. Afrika, orang Islam di Afrika lebih ramai. Orang Islam di benua India dengan Pakistan, Indonesia, Malaysia lebih ramai. Jadi Islam adalah agama untuk semua. Dan kita lihat bahawasanya banyak tokoh-tokoh yang di dalam Islam yang orang-orang Yahudi yang hidup dengan masyarakat Islam. Itu yang saya sebut tadi. Atau dalam hadis Nabi tadi dah saudara Ong sebut. Nabi ada isteri yang bernama Safiyah binti Huyai yang Yahudi tadi. Kadang-kala oleh kerana ada perbezaan kaum ini, ada juga isteri-isteri apabila cemburu, mereka ada juga sebut Safiyah orang Yahudi. Nabi memujuk Safiyah, Nabi menyatakan, kata pada mereka, engkau daripada bapa kau Musa, bapa saudara kau Harun, Moses, Nabi Musa dan Aaron, Nabi Harun, dan kemudian juga suami kau Muhammad. Yang engkau dikelilingi oleh para nabi. Maksudnya Nabi demikian ajaran agama ni dia bukan isu perkauman, tapi isu yang saya tidak mahu ramai melihat Islam ni sentiasa konflik dengan Yahudi ni. That is not the issue. That is not the issue. Kalau dia nak konflik, Nabi dah tak kahwin dah dengan Yahudi tu. Tapi nak memberikan bahawasanya bahkan di dalam ajaran Islam, sembelihan Yahudi boleh dimakan oleh orang Islam. Yahudi yang mana sembelihan mereka mengikut cara agama mereka boleh dimakan oleh Islam. Di dalam surah Maidah, orang-orang Yahudi, wanita Yahudi boleh dikahwini oleh lelaki Islam. Bahkan kosher, sembelihan Yahudi itu. Kalau orang Islam tak ada makanan lain di Europe sekarang, mereka makan sembelihan Yahudi. Menunjukkan adanya hubungan yang dekat di sudut ajaran. Taurat yang dipegang oleh Yahudi diiktiraf oleh orang Islam sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita tahu berlaku perubahan perubahan daripada version yang asal itu orang Islam sebutlah. Tapi artinya Islam bukan macam tadi konflik yang berterusan. Senantiasa Islam akan membenci Yahudi. Itu bukan isunya. Bahkan Islam apabila mempunyai kekuatan, mesti akan memberikan peruntukan pada agama-agama lain. Dan dia akan mendahulukan dua agama Islam ni, iaitu Yahudi dan Kristian. Kerana mereka ini akan dikategorikan sebagai Ahlul Kitab ataupun People of the Book. Mereka akan didahului di sudut hubungan kerana adanya hubungan latar persamaan yang dalam segi historical background. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mazhar atas jawapan yang diberikan begitu padat dan benar sekali. Berbalik dalam isu ini, saya ingin bertanya kepada saudara Mak Kah Kiong. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan beliau berkata, Malaysia menyokong penyelesaian adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution berdasarkan garis sepadan sebelum tahun 1967. Saya di sini memohon penjelasan saudara dari segi politik. Okey. Soalan ini agak keberatan bagi saya untuk menjawab juga. Tapi saya setuju dengan Dr. Mazhar dalam isu Palestin-Israel ini. Apabila pada suatu ketika dahulu, apabila rakyat Yahudi dimusuhi oleh sedunia, siapa yang menerima? Rakyat Palestin. Rakyat Palestin yang menerima penempatan mereka di Palestin, mereka diberi hidup. Tapi lama-kelamaan dengan cara yang salah, dengan cara yang jenayah, menceroboh masuk, lama-kelamaan Palestin dijadikan dari tanah-tanah Palestin dirampas. Bayangkan kita sebagai rakyat Palestin, pada suatu ketika dahulu, tempat yang kita duduk telah dihalau keluar. Apabila nak balik ke rumah sendiri, terdapat banyak checkpoint.
Dan kadang-kadang kita dilayan sebagai penjenayah rakyat Palestin. Ini isu ini kita kena fikir. Kenapa kita dilayan sebegini walaupun pada faktanya kita dalam negara sendiri. Dan kadang-kadang apa Palestin yang ada dari segi ketenteraan. Batu bata saja apabila mereka mempertahankan negara sendiri, mempertahankan nyawa sendiri, mereka buang batu saja. Tapi apabila dibalas dengan serangan yang sangat kejam dengan tentera senjata yang dibayar oleh negara-negara Amerika dan sebagainya. Dari segi nasionalisme, saya nampak rakyat Palestin ini memang bangkit dari segi nasionalisme. Kita kembali kepada sejarah Malaysia sendiri. Para nasionalis, kita ada Dor Said, Mahathir Raila dan sebagainya untuk mempertahankan tanah diri sendiri, menghalau penjajah Inggeris keluar daripada negara asal kita ini. Tetapi dari perspektif negara British, mereka ini pemberontak. Dan saya ingin nak titik beratkan sekali lagi. Ya, negara Yahudi, negara Zionis dan Israel ini telah pakai social media untuk brainwash ramai orang rakyat di dunia. Ya, kita boleh tanya Dr. Maza, kita boleh tanya Apik Cina apabila mereka menzahirkan, mengutarakan pandangan mereka terhadap kekejaman Zionis, Facebook mereka telah di-ban, telah disuspend dan sebagainya. Maka Apik Cina pun tukarlah perkataan Palestin kepada P dengan spelling peace A1 dan sebagainya untuk mengelakkan post-postnya telah di-ban. Dan media sosial ini khususnya daripada barat memainkan peranan yang sangat memperangsangkan dalam menyampaikan mesej-mesej kadang-kadang yang tidak betul, bercanggah dengan hak asasi manusia. Dan kadang-kadang rakyat Malaysia ni suka tengok movie tentera daripada Amerika. Dan kita dalam Facebook pun tengok apabila satu real life TV tengok macam mana askar-askar Amerika balik ke negara mereka, ahli keluarga nampak mereka sangat terharu. Dari segi persepsi tersebut kita rasa sumbangan perkorbanan untuk askar Amerika sangat bagus, sangat tak ternilai. Sampai kita ada satu persepsi askar-askar di negara lain atau seperti dalam movie kita nampak ada pemberontak-pemberontak askar di Myanmar atau di sebagainya semasa peperangan. Kita agak anggap mereka orang jahat. Tetapi dalam satu peperangan tak ada orang baik dan tak ada orang jahat. Dan kita hanya ada mangsa peperangan saja. Dalam isu ini ramai mangsa. Bukan saja di Israel tapi Palestin. Apabila kita tahu sepanjang ini kita tahu Palestin dengan Israel terdapat konflik pembalahan. Tetapi disebabkan politik daraman Israel atau Perdana Menteri Benjamin mereka telah melakukan serangan. Mereka mencipta peperangan ini supaya mempertahankan jawatan sebagai Perdana Menteri di negara Israel. Itu pandangan saya. Dan saya tanya saya sendiri. Saya masih ingat, saya masih share dalam Facebook saya. Bila hari raya yang pertama, jiran saya main mercun. Anak saya yang bongsu terkejut dan terus nangis. Saya pada mulanya ketawa. Mercun saja kenapa nak nangis. Tapi apabila saya fikir semula, apa perasaan atau keadaan di rakyat Palestin apabila terdapat serangan, roket, senjata yang begitu hebat sekali. Apa perasaan kita? Dan saya tanya, walaupun saya sokong Palestin, apa yang kita boleh lakukan? Dan saya telah menzahirkan concern saya, pertimbangan saya kepada Ketua Pemuda Parti Gerakan Parti saya, iaitu Saudara Ong Chia Tsen. Dalam 5 hari, kalau tak silap saya 5 hari atau 7 hari, kita dapatkan kutipan derma sebanyak RM20,000. Walaupun tak banyak, itu secara jujur hati daripada kita, iaitu Ketua Muda Gerakan untuk sampaikan bantuan ini untuk rakyat Palestin. Dan saya bincang dengan KP, saya berharap duit ini akan disampaikan oleh mangsa Palestin, tapi tidak digunakan sebagai membeli senjata untuk serangan balik. Mungkin saudara-saudari di depan video ini ada
ada di kalangan rasa kita harus serang balik Mahdi Syahid. Tapi kita tengok keadaan negara Palestin ni dari segi tentera itu tak berapa canggih. Kalau kita teruskan serangan balik untuk dapatkan semula tanah tersebut, saya rasa keadaan tidak memihak kepadanya. Itu akan lebih ramai orang yang mangsa kematian di rakyat Palestin. Dan apa solusinya? Apa cara penyelesaiannya? Ada orang one state solution. Siapa yang akan menjadi kerajaan? Ada pihak kata memandangkan Israel itu negara yang hebat, maju dan sempurna. Biar mereka mentadbir keseluruhan termasuk tanah Palestin dan mereka dijadikan sebagai kerajaan. Itu one state solution. Ada di satu pihak lagi kata one state solution di mana Palestin mentadbir keseluruhan tanah tersebut kerana kesemuanya milik Palestin. Tapi Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah mengemukakan satu cadangan. Bagi saya boleh terima two state solution. Mungkin penyelesaian tersebut tidak popular, bukan daripada arus perdana, tapi bagi saya seorang yang tolak peperangan, tapi penyelesaian itu bernas untuk dilaksanakan. Kembalikan tanah rampasan oleh tentera Zionis kepada rakyat Palestin. Walau bagaimanapun itu pandangan peribadi saya dan ia bukan dari segi pelaksanaan itu, penyelesaian itu bukan senang untuk dilaksanakan. Kita setakat untuk bercakap saja. Apabila kita berbincangkan kedaulatan sesuatu negara, bukan senangnya dengan berdasarkan sepatah dua kata untuk boleh dapatkan penyelesaian. Ingat, rakyat Palestin, mereka melalui peperangan ini, ibu bapa mereka dibunuh, mereka memang tidak puas hati. Perkara yang sama berlaku di Israel, ibu bapa mereka mungkin telah terbunuh dalam peperangan dan sebagainya. Dua-dua pihak pun nak serang menyerang. Adakah itu satu penyelesaian yang bagus? Saya tidak tahu. Tapi saya seorang yang menolak peperangan. Mungkin saya mengundang Dr. Mazhar, apa sebenarnya cara penyelesaian boleh dilakukan untuk memastikan rakyat Palestin, hak mereka dijaga. Ya, terima kasih saudara Mak Kakiau. Cadangan penyelesaian untuk two state solution ini telah bukan saja dicadangkan oleh tokoh-tokoh politik, mula juga telah dipersetujui, kadang-kadang lebih daripada itu, termasuk beberapa tokoh umat Islam sendiri, termasuk antaranya Syekh Abdullah bin Bayyah yang dulu datang ke Malaysia dan dia salah seorang tokoh scholars mencadangkan jalan penyelesaian. Saya rasa macam-macam jalan penyelesaian boleh dicadangkan. Yang penting ialah kita tidak boleh menerima ada pihak yang dizalimi, yang mana harta mereka dirampas, rumah mereka dirampas, tanah air mereka dirampas. Dan mereka yang penting penjajahan dan kezaliman itu hendaklah diselesaikan. Kemudian selepas asas-asas keadilan di kalangan manusia itu telah diselesaikan, kemudian kita boleh bincangkan bagaimana untuk kita hidup bersama. Tapi kalau setelah satu orang ambil rumah saya, dia ambil kereta saya, kemudian kita cari jalan perdamaian, kita minta, alah tak apalah, kita salamlah, maaf-maafan. Kemudian saya terpaksa tidur di tepi jalan, berjalan kaki. Saya tidak fikir mana-mana bangsa akan menerima dalam penyelesaian yang seperti itu. Berikan keadilan kepada yang telah dizalimi dan kembalikan hak orang yang dizalimi, kemudian kita berbincang bagaimana untuk hidup bersama. Ataupun mungkin kita terpaksa melakukan perbatasan politik. Awak hidup pada satu kawasan, saya hidup sebagai satu kawasan, seperti two state solution. Tapi tidaklah awak yang menentukan suara di bangsa-bangsa bersatu. Tak bolehlah Amerika yang menggunakan vetonya untuk menentukan sempadan, menentukan besar dan kecil tanah yang nak diambil, kawasan mana yang nak dijustifikan. Ini semua adalah tidak adil. Tapi kalau benar-benar dibincangkan secara adil, mungkin ialah salah satu daripadanya ialah
penyelesaian untuk setiap pihak menduduki tanah mereka sendiri dan mereka hidup dengan tidak mengganggu antara satu sama lain, tetapi dengan cara yang adil dan tidak melalui cara penjajahan. Kalau begitu, apa pandangan pula saudara APEC China? Perlukah kita sokong two-state solution atau bergerak kepada penyelesaian baru? Saya mohon kiranya dapat merungkaikan jawapan kepada kita mencari kepastian. Dipersilakan saudara APEC. Okay. Sewaktu saya mengkaji isu Israeli-Palestin sejak 10 tahun lalu, saya kerap tanya, apakah solusi ataupun penyelesaian yang terbaik? One state solution ke two state solution? Kepada penonton yang tak faham apa ni one ke two state solution. One state solution artinya satu tanah yang sempurna, satu negara, satu kerajaan. Two state, satu tanah Palestin itu dipecahkan kepada dua. Satu kerajaan Israel, satu kerajaan Palestin. So, two state solution ni bukan satu cadangan yang baru. Dia dimulakan seperti mana yang saya sebut tadi, resolusi 181 pada 1947. Dipecahkan tanah Palestin kepada tanah Yahudi dan tanah Arab. So, two state solution sebenarnya adalah satu pengasas masalah ini. Cumanya kami yang berdiri di luar tanah tersebut senang bagi kami nak cakap. Selalu kami kata kami sokong two state solution, two state solution. Zaman Datuk Najib, zaman Datuk Tun Dr. Mahathir, PM keempat bukan yang ketujuh, two state solution, two state solution. Saya berpeluang bertanyakan kepada beberapa rakan yang merupakan pelarian Palestin di Malaysia. Dan jawapan mereka memberi ilham kepada saya untuk membuat penyelidikan tentang pemikiran orang Yahudi dan juga orang Palestin tentang one state or two state solution. 79% orang Palestin menolak two state solution. Manakala lebih daripada 80% orang Yahudi menolak two state solution. Kalau orang yang duduk di tanah situ telah menolak secara sebulat suara walaupun atas alasan yang berlainan two state solution, siapakah kami untuk menentukan bagi mereka, siapakah kami yang duduk di luar tanah tersebut? Walaupun saya tidak boleh salahkan, kita tidak seharusnya salahkan mereka yang propose two state solution. Two state solution ada satu asas dia sahaja, iaitu kita tak nak tengok orang mati, kita tak nak tengok orang terkorban, kita tak nak tengok orang masih menderita dan diseksa, dizalimi. Terdapat seorang Presiden Amerika pada tahun 90-an, nama dia Bill Clinton, telah mencuba membuat satu perhubungan antara Israel dengan Palestin. Masa itu Israel diketuai oleh Perdana Menteri yang bernama Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin dan juga Yasser Arafat yang mengetuai kerajaan Fatah yang merupakan kerajaan yang merupakan satu pertubuhan yang dulu punya dengan Yitzhak Rabin. Halo? Yitzhak Rabin di Oslo Peace Process. Boleh dengar? Boleh. Boleh ya. Yang kemudian dia menjadi Oslo Accord. Dan Oslo Peace Process adalah satu komunikasi antara ketua Israel dan juga ketua Palestin untuk two state solution, untuk draftkan sempadan dia, untuk draftkan siapa boleh buat ini, siapa boleh buat itu. Dan ekoran Oslo Peace Accord, kerajaan dapat ditubuhkan di tanah Palestin walaupun tidak menguasai seluruh Palestin. Contohnya di tebing barat hanya 19% tanah di mana kerajaan Fatah diberikan kuasa untuk memerintah. Namun dalam legislatif ataupun parlimen Palestin, kerajaan Fatah bukan kerajaan yang dapat majoriti. Kerajaan dapat majoriti adalah kerajaan Hamas yang berpangkalan di Gaza. Dan Gaza yang Hamas ni walaupun dilabelkan sebagai pengganas oleh media barat dan juga kerajaan Israel, mereka nak satu tanah one state solution di mana dia lebih ekstrim sikit tu hanya untuk Arab Palestin. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang Palestin boleh hidup bersama orang Yahudi
dan juga orang Kristian secara aman dan damai, di mana ini telah berlaku di kawasan Palestin, di tebing barat dan juga di tebing barat khususnya. One state solution di mana semua orang Yahudi, semua orang Palestin, semua orang Kristian hidup dalam satu sistem demokrasi adalah seperti Dr. Mazhar yang sebut tadi. Demokrasi, adil, tidak dizalimi, dikembalikan barang-barang yang telah dirampas. Inilah hajat-hajat orang Palestin yang majoriti. Cumanya, tuduhan terhadap roket-roket seperti saudara Mak Kaki yang sebut tadi itu, saya ada penjelasan yang sebaliknya. Saya rujuk balik kepada 1781 Perang Kemerdekaan Amerika. Itu peperangan. Itu orang angkat senjata untuk melawan British. 1789 orang Perancis mengambil senjata melawan raja dia sendiri. 1911 orang Cina mengambil senjata melawan raja dia sendiri. 1937 hingga 1945 orang Cina mengambil senjata melawan penjajah Jepun. Tahun yang sama, 1942 hingga 1945, orang Malaya menubuhkan Force 136, menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army, mengangkat senjata melawan penjajah. Kerana penjajah telah merampas tanah kita. Dan kita angkat senjata, kita tembak dia orang. Ini bukan saja atas sikap atas penjajah. Waktu Iraq menyerang dan juga menjajah Kuwait pada 1991, tentera Amerika dan United Nations masuk membantu Kuwait melawan penjajah dengan senjata. Artinya, melawan penjajah dengan senjata, konsep ini adalah diterima walaupun dalam zaman moden, konteks perundangan moden. Kalau kamu mengangkat senjata melawan penjajah, bah pun roket ke, bah pun AK-47 ke, hari ini saya bukan pandang dari sudut kemanusiaan, saya pandang dari sudut perundangan antarabangsa. Kalaulah seorang tidak dibenarkan melawan balik penjajah, maka kita halalkan segala aktiviti penjajahan. Justru adalah kerajaan Israel telah menggunakan media sebagai salah satu protective shield dengan melebarkan orang-orang Palestin ataupun kerajaan tertentu Palestin sebagai pengganas. Dan pengganas ini sebenarnya dia nak satu negara yang dimiliki mereka, dia engage dalam satu peperangan yang berlanjutan selama 73 tahun. Dia hanya ada satu matlamat sahaja untuk merampas balik menawan balik apa yang telah dirampaskan. Namun collateral damage dia adalah orang terkorban, termasuk kanak-kanak dan juga golongan wanita. Adakah kita sanggup meletakkan konsep kemanusiaan ini melepasi konsep kenegaraan? That is the topic. Itulah topik kita harus bincangkan untuk menentukan sama ada one state solution ke two state solution. Saya tidak boleh menyokong one state solution. Kerana kalau saya menyokong one state solution, ramai lagi orang akan meninggal dunia. Saya tidak boleh menyokong two state solution juga. Kalau saya menyokong two state solution, artinya saya menyokong dan menghalalkan penjajahan oleh sebuah negara yang tidak pernah muncul di tanah saya dan memberikan separuh kepada mereka. Justru one state solution, two state solution, biarlah orang Palestin, biarlah orang Israel, orang Yahudi di tanah Palestin untuk menentukan. Siapa-siapa yang mengatakan one state ke two state ke, hanya boleh dikira sebagai cadangan kepada orang Palestin di tanah Palestin. Seperti saya setuju dengan Dr. Mazhar, saya setuju dengan saudara Mark dalam satu perspektif, iaitu apa yang lagi penting ialah orang tidak harus dikorbankan. Orang tidak harus meninggal dunia atas konflik sebegini. Dr. Mazhar juga kata kena ada keadilan, kena memulangkan tanah yang dirampaskan. Contoh daripada Dr. Mazhar merangkumi unsur-unsur one state solution dan juga two state solution. Ini adalah satu perbahasan ataupun satu topik yang tiada penyelesaiannya buat masa sekarang. Justru
kita haruslah menyerah balik, kita bagi cadangan, kita bagi kebaikan, kita bagi apa semua tu kepada rakan-rakan di Palestin dan biarlah mereka menentukan. Kalau 100% orang Palestin kata kita nak one state solution, maka kita sokong one state solution. Kalau 100% orang Palestin kata kita nak two state solution, maka kita sokonglah two state solution dan membantu mereka untuk mencapai apa yang dihajati oleh mereka, kerana mereka adalah golongan yang ditindas, dizalimi, dirampas tanah mereka. Sekian sahaja ulasan saya untuk soalan ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Saudara Apek Cina atas huraian yang begitu padat dan membina. Okey, seterusnya. Sehubungan dengan itu, kita sering mendengar peranan OIC dan UAE dalam mempertahankan negara-negara Islam. Walau bagaimanapun, saya ingin bertanya, mengapa negara-negara Islam tidak sebulat suara? Masih teragak-agak dalam isu Palestin. Contohnya OIC, boleh dianggap tidak kuat dalam melindungi Palestin. Kalau tak silap saya, kalau OIC yang betul sokong, itu pun kalau Malaysia, Indonesia dan Turki. UAE sebagai kuasa besar Islam mengamalkan pendekatan terlalu lembut. Boleh saya minta ulasan Dr. Mazhar untuk menjelaskan dengan lebih lanjut supaya kita faham mengapa mereka tidak bertindak sedemikian. Terima kasih Saudara Ong. Yang pertamanya ialah saya rasa dari segi pendirian umum ingin mempertahankan Palestin di kalangan negara-negara orang Islam itu ada secara umumnya. Cumanya OIC itu macam orang Islam sendiri sebutlah, dia macam OIC, dia macam tu je. Okey, dia tidak berupaya untuk melakukan tindakan yang lebih berani. Kerana apa? Ini adalah kerana krisis leadership dalam negara-negara orang Islam. Kita lihat kebanyakan, this is how good kita boleh kata bagaimana Amerika memainkan peranannya di dalam menguasai rantau berkenaan. Sehingga pemimpin-pemimpin Arab khususnya yang menguasai negeri-negeri orang Arab, mereka terikat. Dahulunya mereka ada dua blok. Sama ada mereka menjadi blok Soviet Russia ataupun blok US. Sekarang ni nampaknya macam US begitu menguasai, kerana mereka takut tu, utamanya apabila timbulnya idea bahawasanya hari itu kempen tentang regime change, mereka fikir mereka akan ditukarkan dan seumpamanya. Mereka lihat apa pengalaman yang berlaku kepada Saddam Hussein, maka apabila dia telah ditukar dan mereka melihat tentang Muammar Gaddafi, walaupun mereka itu semua ada kelemahannya, tapi menunjukkan Amerika mampu membakar untuk menimbulkan permusuhan daripada dalam untuk merampas kuasa pemerintah-pemerintah Arab yang ada. Maka ramai pemerintah Arab mereka takut dengan kuasa besar, walaupun mereka berani lantang dengan Israel, tetapi kemudian jika ada teguran daripada Amerika, mereka akan diam. Dan kita lihat cara pengurusan PBB sendiri. Walaupun apa isu-isu yang telah dibangkitkan di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi veto masih lagi dikuasai oleh beberapa kuasa besar, khususnya Amerika, yang boleh membatalkan hasrat mereka. Dengan ini, lanskap politik ini kita kena tahu bahawasanya dengan itu banyak pemimpin Arab ini hubungan mereka ialah dengan US. UAE ialah bukan kuasa besar, dia adalah satu negeri yang lemah, dia kecil, dan dia cuba melakukan normalisasi kebelakangan ini, kerana ini juga bagi saya ialah satu plan yang Amerika cuba buat, kerana dia mungkin tak boleh dapat dengan Jordan, sebab Jordan yang sepatutnya kita tahu yang bersekeliling dengan Palestin ini ialah khususnya ialah Jordan, Mesir, Syria, Lebanon. Negara-negara ini. Tapi negara-negara yang selepas daripada itu, kita ada macam Saudi, kita ada macam negara-negara Teluk ini sudah agak jauh. Tetapi oleh kerana sentimen yang dimainkan selama ini ialah sentimen Arab lawan dengan Yahudi. Itu yang cuba dibangkitkan oleh sebahagian oleh media-media Amerika. Dan kita fikir inilah pertarungan yang tidak logik. Berapa juta saja, tak sampai 12 juta bahawa Yahudi
9 juta di lebih kurang di Israel ataupun lebih sikit. Mereka bagaimana dengan jumlah orang Arab yang berlipat kali ganda dengan mereka? Rakyat orang Arab, jika kita lihat orang Islam, mereka bersemangat untuk melawan dengan Israel. Apabila setiap kali konflik berlaku, rakyat Mesir pergi ke border Mesir, mereka ingin masuk ke Gaza. Rakyat Jordan pergi ke border Jordan, mereka ingin masuk ke Palestin. Rakyat Lebanon pergi ke border Lebanon. Rakyat Syria pergi ke, menunjukkan semua rakyat-rakyat ini masih lagi hidup untuk mempunyai akal budi mereka tentang mereka tidak menerima kezaliman yang dilakukan oleh pihak kerajaan Israel. Tetapi pemerintah-pemerintah mereka yang tidak demokratik, yang kita lihat Amerika, dia bercakap tentang demokrasi, tapi dia tak mahu demokrasi yang sebenar berlaku di negara-negara Arab. Dia remain pemerintah-pemerintah Arab yang dia kuasai. Sebab itu maka kita dapati sejak dahulu sampai sekarang ni, tidaklah begitu lama, kita ada pemerintah Arab yang tegas seperti Malik Faisal di dalam sejarah Saudi, umpamanya. Kita ada juga beberapa pemerintah Arab yang ada suara, yang bercakap. Muammar Gaddafi ada kelemahan dia, tapi dia bercakap tentang isu Palestin. Saddam Hussein, dia bercakap tentang isu Palestin. Tapi semua pemerintah-pemerintah ini menerima nasib mereka dengan penguasaan kuasa-kuasa besar yang mencaturkan wilayah-wilayah Arab ini. Maka sebab itu kita lihat yang apa yang berlaku hari ini tidak refleks kepada pendirian majoriti rakyat orang Islam. Kita lihat kenapa macam Malaysia, rakyat kita lebih berani. Kerana kita adalah negara yang ada ruang demokrasi, rakyat boleh bersuara. Rakyat Indonesia, mereka boleh bersuara. Dan kemudian kita jauh, mungkin kita tak terasa bunyi bom tu. Dan kita tak rasa ketakutan tu seperti mana mereka rasa. Dan kemudian kita lebih banyak slogan lah. Tapi tak apalah, itu pun apa yang boleh kita lakukan. Tapi rakyat yang berada di sempadan itu, rejim mereka lebih dicengkam. Amerika mungkin tak cengkam kerajaan-kerajaan kita dengan kerajaan Indonesia seperti mana dia mencengkam kerajaan-kerajaan Arab. Dia ada kepentingan minyak, dia ada kepentingan di teluk. Dia tahu kalau berlaku kebangkitan konflik clash antara blok Muslim ini dengan blok Barat, ia akan mencetuskan lagi satu ancaman terhadap ekonomi dan perkembangan Amerika dan kepentingan mereka di Timur Tengah. Dan ini saya rasa kalau ditanya saya kenapa orang Arab tegas, orang Arab saya rasa majoriti mereka nak. Tetapi pemimpin-pemimpin Arab telah dicaturkan dengan sebaiknya oleh kerajaan-kerajaan Barat. Kecuali beberapa yang bukan Arab lah, macam Turki. Turki dia, kita kena lihat, pertama dia bukan Arab. Kedua dia kuat di segi dia ada nombor 6 lebih kurang dalam ketenteraan dalam dunia ni. So dia ada kuat, itu pun kita kena tahu dia ada hubungan yang baik juga dari segi hubungan tertentu dengan Israel. Dan dia juga dia bising lah, tapi dia belum juga sampai berani untuk bertindak dengan ketenteraan terhadap Israel. Kita ada Iran. Iran dia bukan Arab. Ramai orang sangka Iran ni Arab. Iran adalah Parsi dan dia bukan Arab. Dia ada suara ketenteraan dia lebih kuat. Dahulu dia lebih cenderung kepada blok Rusia, tapi dia lebih kuat dan dia lebih berani. Ramai mendakwa bahawasanya Iran mengulurkan bantuan kepada Palestin. Tapi kita tidak tahu sejauh mana, tapi dia mempunyai kepentingan dia juga. Tapi yang pentingnya negara-negara ini yang mana mereka agak bebas daripada kerajaan dengan penguasaan Amerika, hanya mereka saja yang berani. Yang terikat dengan Amerika, mereka tidak seberani untuk menyatakan pendirian mereka tentang isu Palestin. Mereka cakap dalam mesyuarat mereka berani. Mereka untung setiap kali Palestin bertempur mereka dapat buat mesyuarat. Cuma musim COVID mereka tak boleh fly. Tapi akhirnya mereka mesyuarat, mereka akan bincang, mereka hanya akan drag. Maka orang Islam pun dunia Arab pun harap kepada mereka. Akhirnya mereka buat keputusan hanya mereka mampu keluarkan kita mengutuk Israel. Tapi mereka gagal untuk menghantar angkatan. Mereka memberikan bantuan ke Gaza, tak nafikan, bagi wang, bagi duit, bagi pembangunan, tapi mereka tak berani untuk memberikan senjata. Okay, baik.
Baik, Dr. Mazhar. Terima kasih. Jadi OIC adalah OIC lah. Ya, OIC. Okey. Jadi kita faham lah, Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Memberi maksud kita tidak iktiraf Israel. Adakah saudara APEC China berpendapat sekiranya kita putuskan hubungan diplomatik dengan Israel dapat memberi penekanan positif kepada isu Palestin Israel ini? Boleh saudara APEC jelaskan? Okey, yang pertama sekali, putuskan hubungan adalah satu hal, tidak mengiktiraf sebagai negara itu satu hal lain. Sekarang kalau anda pergi renew pasport, kita ada 2 negara yang sudah tidak boleh melawat. Nombor 1 Israel, nombor 2 Democratic People's Republic of Korea, DPRK. Ekoran persona non grata decree yang diisukan oleh Kementerian Luar tahun lepas. Sebelum ini terdapat juga sebuah negara yang kita tidak boleh melawati sehinggalah 90-an, iaitu South Africa, di mana kita menentang konsep apartheid yang dilakukan oleh kerajaan orang putih di South Africa dan kita melarangkan, kita tiada hubungan diplomatik dengan negara itu. Maksudnya, kalau pasport kita tidak mengiktiraf, kita tidak boleh melawat ke sesebuah negara, bukan bererti kita tidak mengiktiraf. Namun dalam hal Israel ni memang kita tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Cumanya kalau pengiktirafan antara Israel sebagai sebuah negara dan juga membenarkan rakyat-rakyat Malaysia melawat di tempat itu, kerana soalan saudara Ong ni adalah pasport. Pasport yang pertama sekali kita nak melawat tempat itu, kita dah melawat tanah Palestin yang dikendali oleh kerajaan Palestin, ataupun kita nak melawat tanah Palestin yang dikendali oleh kerajaan Israel. Satu hari, one state solution ataupun two state solution adalah hajat bersama orang di tanah Palestin, dan mereka telah memberi satu gambaran yang sangat jelas bahawa itu adalah hajat mereka dan mereka sanggup bekerjasama dengan komuniti antarabangsa, dan komuniti antarabangsa bolehlah membuat satu pengiktirafan kepada tanah Palestin bawah kerajaan Yahudi ataupun kerajaan Palestin yang dipersetujui mereka. Dan masa itulah kalau kita mengiktiraf mereka sebagai sesebuah negara melalui hajat atau berdasarkan hajat mereka, maka itu akan mendorong mencapai kedamaian dan satu penyelesaian. Tapi buat masa sekarang, pengiktirafan Israel sebagai sebuah negara memang bertentangan dengan prinsipal ataupun pendirian orang kerajaan dan juga orang Malaysia buat masa sekarang. So, dia hanya akan menjadi dorongan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian dan penyelesaian sekiranya orang-orang di tanah Palestin telah mencapai satu hajat yang sama. Maka kita tunggu orang Palestin memberi signal kepada kita. Kalau satu hari majoriti orang Palestin menghantar satu signal kepada seluruh dunia bahawa mereka sanggup menerima two-state solution ataupun mereka sanggup sebulat suara menerima one-state solution, nak hidup berdamai dengan orang Israel, orang Yahudi, dan mereka berdasarkan signal itu, kita bolehlah iktiraf berdasarkan hajat mereka, berdasarkan impian mereka. Tapi buat masa sekarang, kalau mereka saling tidak mengiktiraf sebagai sebuah negara, maka pendirian kita kena teguh. Pendirian kita kena konsisten, dan mengiktiraf ataupun menjalin hubungan dengan Israel akan menjejaskan pendirian kita untuk menyokong kemanusiaan, untuk menyokong perjuangan saudara kita untuk melawan penjajah. Dia akan break their spirit. It won't mendorong apa-apa, it will break our brother spirit over there. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Yeah. Setuju. Okey.
Begitulah pilihannya ulasan yang memberi 1001 makna kepada kita semua dalam bicara malam ini. Sebab masa amat mencemburui kita. Jadi saya rasa kita gulungkan, kalau boleh kita bermula dengan Dr. Mazhar untuk gulungkan perbincangan pada malam ini. Terima kasih kepada semua ahli panel dan kepada penonton. Cuma saya ingin menyebut isu Palestin memang ada dua perkara, iaitu pertamanya isu daripada segi hak-hak kemanusiaan di atas muka bumi ini untuk hidup sebagai manusia yang merdeka. Itu merangkumi semua orang mesti memperjuangkannya. Kita mesti mempertahankannya. Jika sekiranya yang dizalimi itu ialah orang yang sebagai Muslim, kalau yang dizalimi itu orang bukan Muslim pun berlaku seperti mana yang berlaku pada rakyat Palestin, orang Muslim mesti juga membantah dan menentang kezaliman itu. Dan dengan ini adalah bahagian yang pertama. Kita mesti lihat isu ini sebagai isu sejagat. Sesiapa sahaja yang mempunyai hati nurani sebagai manusia, dia akan menentang ketidakadilan ini. Yang keduanya, memang orang Islam ada sentimen agama sedikit di situ kerana membabitkan saudara mara kita. Dia macam inilah. Saudara kita itu telah dizalimi. Dia pertama dia kena zalim, kedua dia saudara kita. Jadi memanglah sentimennya bukanlah kerana semata-mata dia saudara kita, tapi kerana dia kena zalim. Tapi oleh kerana dia saudara kita tu, memanglah orang Islam akan terlebihlah rasanya daripada orang lain di sudut itu. Tapi itu tidaklah berarti orang lain kata tak apalah, yang kena zalim tu saudara dia, bukan saudara kita. Tak boleh begitu, kerana kita apabila sesiapa saja yang kena inayai, zalim, dirampas haknya, dijajah tanahnya, dimusnahkan harta bendanya, diambil rumahnya, kita hendaklah bersama-sama untuk membantah hal ini. Maka saya mengajak bukan saja sentimen ini di kalangan rakyat Malaysia, saya mengajak di kalangan orang Islam, tapi diajak di Malaysia, tapi semua orang Islam dan bukan Islam bersama-sama dalam hal ini. Saya pernah berada di London, saya tengok bila berlaku demonstrasi hal ini, bukan Muslim juga lebih ramai macam mana saya sebut tadi. Saya terima kasih kepada Parti Gerakan dengan inisiatif yang diambil oleh saudara Mak Kah Kiong dan juga saudara Tuan Pengurusi saudara Ong Kian Sing. Apik memanglah saudara Tai Zihau memang terkenal lah, tak apalah. Semua ini adalah tanda bahawasanya kita bersama di atas saudara, di atas kemanusiaan. Kan, kalau satu hari lagi hal ini berlaku kepada negeri lain juga, kita akan bantah juga, kerana kemanusiaan kita menyatakan tidak boleh ada manusia lain yang dirampas tanahnya, dimusnahkan rumahnya, dizalimi dia, setelah dia dibuli, dirampas tanahnya, dibunuh kaum keluarganya, kemudian kita datang, oh kita minta awak berdamai dengan dia, saling maaf bermaafan. Tidak ada akal yang dapat terima hal ini. Kalau hal itu boleh berlaku, tidak, maka semua orang boleh rompak rumah orang, curi harta kita, ambil duit kita, kemudian kita kata, maafkanlah, kita hidup secara aman damai. Ini kita tidak boleh lakukan. Jangan kita benarkan berlaku pada orang lain, seperti mana kita tidak benarkan ia berlaku pada diri kita. Sekian, terima kasih. Okay. Bagaimana pula dengan saudara Apek Cina? Boleh buat penggulungan? Okey, poin yang pertama, saya setuju sepenuhnya dengan konsep kemanusiaan yang diutarakan oleh Dr. Mazhar dan tiada tambahan dalam poin tersebut. Poin yang kedua saya, dari segi perundangan antarabangsa ataupun dari segi perundangan negara Israel ataupun kerajaan orang Yahudi di tanah Palestin, sejak 1946 penubuhan negara itu, mereka berhasrat untuk menubuhkan sebuah negara Yahudi. Negara Yahudi ni, konsep Jewish state ni, walaupun mereka tidak iktiraf sebagai sebuah negara dan mereka tidak mempunyai perlembagaan tertulis seperti di Malaysia, tetapi dokumen yang menubuhkan kerajaan tersebut yang berterusan sampai sekarang mengatakan mereka akan membina sebuah negara Yahudi, dan cara perbuatannya dengan merampas tanah orang lain dan bercanggah dengan perundangan antarabangsa. Melainkan konsep kemanusiaan, kita harus bantah sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel kerana bercanggah dengan perundangan antarabangsa
lagi-lagi pun kalau kita menghalalkan apa yang mereka lakukan selama 73 tahun ini, maka kita menghalalkan segala penjajahan yang bakal berlaku di merata dunia, termasuk kemungkinan berlaku di tanah air tercinta. Poin yang ketiga, kecuali kemanusiaan, kecuali perundangan antarabangsa, dari segi sokongan secara semangat ini kita kena ada. Kita sudah ada asas untuk menyokong mereka, maka tunjuklah sebanyak yang boleh kita tunjukkan. Saya pernah menaik satu forum di mana seorang pelarian Palestin juga merupakan seorang ahli panel, dan beliau mengatakan bahawa anak-anak dari Southeast Asia, Asia Tenggara telah banyak menunjukkan kehebatan di media sosial, dan beliau menyeru agar kita jangan hentikan posting kita, sokongan kita di media sosial agar dapat mempengaruhi rakan-rakan kita di serantau Asia Tenggara, dan dengan hajat untuk mempengaruhi rakan-rakan kita di seluruh Asia dan juga seluruh dunia, penderitaan mereka dan juga kesiksaan mereka, ketidakadilan yang telah ditimpa oleh mereka. Itu saja poin saya. Sekian, terima kasih. Okey. Kita, Saudara Mat, boleh gulungkan ringkas. Alright, forum ini adalah inisiatif Parti Gerakan Rakyat Malaysia untuk terus memberi suntikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Malaysia, sama ada yang bermuslim atau non-muslim. Kerana kita bersama-sama untuk berdiri, membangkit untuk melawan ketidakadilan. Martin Luther King pernah menyatakan, kita harus berbangkit untuk melawan ketidakadilan. Kalau tidak, dia akan menjadikan sebagai penyakit berjangkit dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan inilah motif kita untuk membuat public awareness, raise awareness ini. Kalau saya selalu berkongsi dengan kawan, sama ada Muslim atau yang tidak Muslim, saya pernah nyata, kalau Nabi Muhammad boleh berdiri untuk sebagai tanda kepada kematian seorang rakyat Yahudi kerana dia adalah hamba kepada Allah, maka kita sebagai manusia, apabila berlakunya ketidakadilan sebagai manusia, perspektif hak asasi manusia, kemanusiaan, kita harus lakukan perkara yang betul demi hak asasi kemanusiaan. Dan saya janji kepada penonton-penonton Parti Gerakan Rakyat Malaysia dari semasa ke semasa akan melakukan tanggungjawab kita untuk membangkitkan kesedaran dari isu semasa, khususnya isu hak asasi manusia dan keadilan. Saya berharap dalam isu Palestin dan konflik Israel dan Palestin ini, rakyat kita akan mendapatkan manfaat dalam forum ini, dan saya juga mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada Dr. Maza dan APEC China kerana sudi berkongsi pentas untuk berkongsi pengetahuan dan informasi kepada penonton kita. Itu saja daripada saya. Saya Mak Kakyong, Setiausaha Agong daripada Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Okay. Sekali lagi, saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada semua para panel. Terima kasih untuk sabar mengulas dengan pandangan pendapat, menjelaskan keadaan, dan yang utama, tegakkan solidariti kita bersama rakyat Palestin. Menyentuhi konflik Palestin ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Menanganinya bukanlah yang boleh berlaku tanpa berusaha. Ia menuntut seluruh tenaga untuk memugah kesedaran ummah dalam memastikan penindasan yang berlaku ke atas umat Islam ini tidak berterusan selamanya. Usaha-usaha kesedaran walaupun sekecil manapun usaha itu, sungguh akan membuahkan sesuatu yang pasti akan menggegar bumi yang dijajah Israel itu. Umat Islam dengan kekuatan akidahnya tidak akan membiarkan rakan-rakan dan saudara-saudara mereka terus dirundung nasib malang. Ayuh, bergerak ke arah melahirkan masyarakat prihatin dan kumpulan pressure group bagi membangkitkan haid penindasan umat Islam Palestin ini di peringkat antarabangsa, dan seterusnya menekan Israel agar mereka mematuhi keputusan rasmi badan-badan berpengaruh seperti PBB dan juga Majlis Keselamatan PBB. Karen Engstrom
melihatkan konflik Israel-Palestin dari aspek sejarah moden dan langkah berbebasan daripada cengkaman Zionis 91 bahawa di bawah pemerintahan Islam bermulanya era masyarakat boleh hidup dalam keadaan berbilang agama. Beliau menegaskan the Muslim had established a system that enabled Jews, Christian and Muslim to live in Jerusalem together for the first time. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersatu tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan pegangan politik untuk bersama rakyat Palestin. Solidariti kita kukuh. Kita rakyat Malaysia akan bersama-sama dengan komuniti antarabangsa mengesa penyelesaian secara segera kepada konflik berkenaan. Sesebuah negara Palestin yang aman dan bebas yang mempunyai kedaulatan yang terjamin dan tidak lagi diserang oleh rejim Zionis. Itulah harapan kita, harapan bangsa Malaysia. Jadi, berakhirlah sesi pergunaan ini. Jadi, terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaman.